Assalamualaikum dan hai semua. Pada hari ini kita akan belajar Pendidikan Islam tahun 6 dalam bidang sirah dan tajuknya ialah Kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu kita lihat dulu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda kepada Muaz bin Jabal ketika beliau hendak berangkat ke Yaman, "Wahai Muaz, kemungkinan kamu tidak akan dapat bertemu lagi dengan aku selepas tahun ini. Semoga kamu akan melalui masjidku atau perkuburanku." Diriwayatkan Ahmad. Tahukah kamu di mana letaknya makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Masjid Nabawi, Madinah. Sekarang kita lihat pula detik-detik terakhir kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Safar tahun ke-11 Hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melantik Usamah bin Zaid menjadi pemimpin kepada angkatan tentera bagi mempertahankan kesucian agama Islam di Palestin. Setibanya Usamah dan angkatan tenteranya di Al-Jaf, mereka mendapat berita tentang Nabi Muhammad SAW yang ditimpa sakit. Baginda ditimpa sakit pada penghujung bulan Safar tahun ke-11 Hijrah setelah baginda pulang dari menziarahi tanah perkuburan Baqi'. Baginda ditimpa sakit kepala dan demam yang teruk. Sakit baginda berterusan beberapa hari. Apabila keadaan semakin tenat, baginda meminta izin daripada para isteri baginda untuk berada di rumah Aisyah binti Abu Bakar. Baginda dipapah oleh Ali bin Abu Talib dan Al-Fadlu bin Abbas ketika berjalan menuju ke rumah Aisyah. Para sahabat sangat sedih melihat keadaan Rasulullah yang sakit. Baginda tampil berucap di khalayak ramai dan membayangkan bahawa baginda akan wafat tidak lama lagi. Baginda juga meminta para sahabat daripada golongan Muhajirin agar berbuat baik dengan orang Ansar. Walaupun baginda sakit, baginda tetap menunaikan solat berjemaah di masjid. Apabila keadaan Nabi semakin lemah, baginda meminta Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam solat menggantikan baginda. 12 Rabiul Awal, ketika para sahabat sedang menunaikan solat subuh berjemaah, baginda menyelak tirai pintu rumah Aisyah dan melihat ke arah mereka sambil tersenyum. Perbuatan Nabi disedari oleh orang ramai dan mereka gembira kerana menyangka baginda sudah sihat dan akan menjadi imam. Keadaan baginda semakin tenat. Baginda memanggil anaknya Fatimah, cucu-cucu dan para isteri baginda untuk memberikan pesanan. Baginda meninggalkan pesanan berulang kali kepada umatnya agar memelihara solat. Ketika hampir saat kewafatan Nabi, Abdul Rahman datang bertemu baginda dengan membawa kayu siwak. Baginda memberikan isyarat kepada Aisyah bahawa baginda hendak bersiwak. Pada ketika itu, baginda berada di pangkuan Aisyah. Sejurus kemudian, wafatlah baginda ketika berusia 63 tahun. Sekarang kita lihat pula apakah reaksi para sahabat terhadap berita kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suasana di Madinah diselubungi rasa pilu apabila berita kewafatan Nabi tersebar. Para sahabat sangat sedih dan berdukacita menerima berita kewafatan baginda. Apabila mendengar berita tersebut, Abu Bakar bergegas ke rumah Aisyah dan masuk ke dalamnya tanpa berkata sepatah pun kepada orang ramai. Beliau melihat sendiri jenazah baginda lalu menangis kesedihan atas pemergian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikasihinya. Beliau mencium wajah baginda lalu keluar menemui para sahabat dan mengesahkan berita kewafatan Nabi Muhammad. Abu Bakar menenangkan Umar yang kelihatan begitu terpelanjat dan sukar mempercayai berita kewafatan Nabi Muhammad. Kemudian Abu Bakar berucap kepada kaum muslimin, "Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup." Kemudian beliau membacakan surah Ali Imran ayat ke-144. Beberapa orang sahabat menguruskan jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jenazah baginda dimandikan dan dikafankan, seterusnya disembahyangkan secara berperingkat oleh kaum muslimin. Akhirnya baginda dimakamkan di tempat baginda wafat, iaitu di rumah Aisyah. Sekarang kita lihat pula kesan daripada peristiwa kewafatan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, keimanan kepada Allah yang Maha Kekal dan Nabi Muhammad SAW sebagai pesuruh Allah semakin kukuh. Kedua, berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ketiga, bersatu hati dan semakin mengukuhkan strategi dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Dan yang keempat, sistem syura diteruskan dalam pemerintahan. Sekarang kita lihat pula apakah iktibar daripada peristiwa kewafatan Nabi Muhammad SAW. Antaranya ialah, yang pertama, meyakini Allah bersifat kekal, tiada permulaan dan pengakhiran, manakala hidup manusia hanyalah sementara. Oleh itu, kita hendaklah mengisi masa dan usia kita dengan mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kedua, Nabi sangat sayang akan umatnya dan berpesan agar memelihara solat. Oleh itu, kita hendaklah membuktikan kecintaan kepada Nabi Muhammad dengan memelihara solat, memperbanyak selawat atas baginda serta mengamalkan sunnah baginda dalam kehidupan. Ketiga, Abu Bakar As-Siddiq sentiasa membantu dan menyokong baginda sama ada dalam keadaan senang ataupun susah. Kita mestilah berusaha menjadi sahabat yang baik, nasihat menasihati dan sentiasa bersedia membantu rakan dalam perkara kebaikan. Dan yang terakhir, Usamah bin Zaid dilantik mengetuai angkatan tentera pada usia yang muda. Beliau dipilih kerana ketakwaan dan keistimewaan yang dimiliki olehnya. Hal ini menunjukkan nilai kehebatan seseorang di sisi Allah dan Rasul adalah pada imannya dan bukan pada harta serta usia. Itu sahaja yang kita pelajari pada hari ini. Semoga kamu faham dan jangan lupa buat tugasan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.